Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binabil karim wa ala alihi wa ashabihil kiramil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wafdalus salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati lebih semulikan untuk ketua kampung, saya hormati tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya, dengan sifat Rahman dan Rahimnya, dapat sama-sama kita hadir dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kuliah kita pada malam ini mendapat barakah, hidayah, inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ianya menjadi bekalan kita di akhirat insya-Allah taala. Alhamdulillah, kita sambung kuliah kita buku surat 33 ya. Itu sampai kasih akan dia, saya akulah pendengarannya yang ia mendengar dengan ia ya. Ini kita masuk. Dan ketahui olehmu wahai talib bahawa tiada kuasa engkau mendirikan akan segala ibadah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala itu kecuali dengan sungguh-sungguh engkau memeliharakan akan hatimu dan segala anggotamu pada setiap ketiganya dan pada setiap nafsumu di waktu yang pagi hingga petang ya. Jadi kitab ini membicarakan tentang wajibnya, kewajiban kita untuk melakukan perkara-perkara yang wajib. Nah gitu. Yang lepas kita jelaskan tentang bahawa Allah Ta'ala ini mencintai orang-orang yang mengerjakan perkara-perkara fardu. Namun kalau kita lihat ada satu kisah tentang satu sahabat Nabi yang datang kepada Nabi. Dia kata, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Dia kata, ya Rasulullah, datang seorang lelaki jumpa Nabi, ya Rasulullah, dullani, tunjukkan aku ala amalin, satu amalan, sesuatu amalan. Apabila aku mengerjakan amalan itu, dakhaltul jannah, maka aku akan masuk surga gitu. Ini syarah dia lah. Faqala ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Kata Nabi, ta'budullah, engkau sembahlah Allah dan janganlah kamu mensyirikkannya dengan sesuatu pun. Wa tuqimus shalah, kemudian kamu kerjakanlah sembahyang. Wa tu'tiyaz zakah, dan kamu kerjakanlah ataupun tunaikanlah zakat. Bil mafruḍah, dan segala yang difardukannya itu. Wa tasuma Ramadan, dan puasalah bulan Ramadan. Begitu kata Nabi. Kemudian kata dia, qala wallahi, kata lelaki tadi, wallahi, demi Allah, nah gitu, la azidu ala hadza syai'an wala anqus. Kata lelaki tadi, demi Allah, tidak akan aku menambah dan juga mengurangkan sesuatu. Nah, maknanya dia tak akan buat benda lain. Dia hanya mengerjakan yang fardu-fardu saja. Kata Nabi, qala aflaha in shadaqa. Kata Nabi, beruntunglah dia kalau benar akan apa yang dikatakan itu. Maknanya di sini nak bagi tahu bahawa minima segala amalan yang dibuat itulah dia buat yang fardu-fardu.
Maknanya apa? Yang sunat perkara selain fardu itu adalah sunat. Minima amalan sembahyang fardu, puasa fardu, zakat yang difardukan. Gitulah. Maknanya yang fardu-fardu itulah minimanya amalan. Kalau tuan-tuan kita ni lah tak nak buat benda sunat, terpulanglah. Tapi yang fardu mestilah benar-benar dikerjakan. Benar-benar dikerjakannya dengan waktunya yang tepat, dengan keadaan yang memang betul-betul sempurna, maka sudah memadai amalan seseorang itu. Gitu ya. Maka datang satu hadis Nabi kata yang lepas berkaitan dengan Allah mencintai, hadis yang 132, Allah mencintai orang-orang yang sangat bertakarub, hampir diri dengan Allah Ta'ala ni, orang yang mengerjakan hal-hal yang sunat-sunat. Kita tengok sahabat-sahabat Nabi, para sahabat Nabi, dia baca Quran itu kan sunat, namun baca Quran sampai satu hari khatam sehari. Kalau ikut logik kita, boleh tak khatam Al-Quran sehari? Sehari itu khatam, boleh lah. Saya cuba, tapi belum pernah khatam lah. Saya cuba satu hari membaca 5 juzuk. Satu hari 1 juzuk, itu biasa. Kalau 1 juzuk nak baca satu hari 4 muka surat, 4 muka surat 1 kali sembahyang. 5 waktu 20 muka surat, mesti 1 juzuk satu hari. 30 hari mesti khatam. Boleh. Saya pernah baca, bukan kata saya baik tidaklah kan, tapi pada Ramadan, bulan Ramadan kan gajinya baca Quran kan. Satu hari tu nak ngejarkan habis tu, satu hari pernah 7 juzuk sehari. Boleh punya. Walaupun para ulama ada mengatakan bahawa bagusnya khatam ni 3 hari sekali paling minimum. Kalau satu hari khatam sekali, hari-hari khatam, sebulan 30 hari, memang tak kerja lah. Para ulama membagikan masa yang bagusnya 3 hari. Haji Imam Syafi'i satu hari 2 kali khatam, kan? Dia khatam sebulan 60 kali. Bayangkan, boleh tak masalah. Itu wali lah, itu wali. Jadi di sini orang yang mengerjakan perkara-perkara sunat tadi, dia hampir dengan Allah Ta'ala yang disebut, maka akulah yang menjadi penglihatannya, pendengarannya kan. Aku yang menjadi perkataannya, tangannya, memegangnya. Maka sebab itu orang-orang alim zaman dulu diberi karomah dengan sebab dia menjaga hal-hal itulah. Dia menjaga perkara-perkara itulah. Dia jaga sembahyangnya, dia jaga perkara-perkara sunat. Sebenarnya saya lihat dalam kitab Mawaqi'un Nujum yang ditulis oleh Imam Ibn Arabi, Muhyiddin, Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Banyak dia panggil Muhyiddin ni. Macam Syekh Abdul Jailani, dia Muhyiddin. Muhyiddin ni pangkat tinggi lah. Bukan Muhyiddin Yasin, bukan. Dia Muhyiddin ni pangkat tinggi. Dia ada panggil Muhyiddin, ada panggil Zainuddin. Pangkat tinggi Zainuddin. Macam Imam Al-Ghazali digelarkan Zainuddin. Zainuddin Al-Malibari kan, Zainuddin ya. Nama Zainuddin ni bagus ni. Teman ni kalau ada anak, ada cucu, namakan Zainuddin. Gitulah. Apa dia kata? Dalam kitab Mawaqi'un Nujum, Syekh Muhyiddin Ibn Arabi kata apa? Orang-orang yang diberi karomah ini, yang boleh jalan atas air. Ada orang yang buka pintu aja dia pergi ke Mekah. Itu bukan taraf kita lah. Itu memang orang yang memang handal lah kan. Kalau dah surga depan mata, ada para wali dia boleh ambil makanan surga, boleh pegang surga. Itu wali lah. Memang kita tak sampai ke taraf itulah, kecuali kita ada bersambung sanak dengan dia lah mungkin kan. Ada Syekh Abdul Jailani, dia boleh hidupkan orang yang mati, tapi yang baru mati belum ada. Kalau macam tu aku nak hidupkan tu Abu Bakar As-Siddiq kan, mana ada, tak ada. Yang baru mati hidup ada. Macam Syekh Abdul Jailani pernah hidup orang mati, pernah hidupkan binatang yang dah mati, bangun. Itu orang alim.
Tapi bila perkara-perkara sunat digunakan yang baik, perkara-perkara anggota ini digunakan benda yang soleh, benda yang baik, macam mata kalau kita tengok benda-benda yang baik-baik. Nak jadi wali, ni kata pesan guru saya, nak jadi wali satu yang pertama, jaga pandangan. Siapa yang boleh jaga pandangan matanya dengan baik, maka dia itu akan menjadi wali. Syarat pertama jadi wali, jaga mata. Mata jangan tengok benda yang bukan-bukan. Jangan tengok ada orang yang terbuka aurat, pejam matanya. Gitu. Jangan tengok. Tundukkan pandangan. Gitulah. Gitu tahu. Kalau boleh buat itu, yang perempuan tengok emas, pejam mata. Itu benda-benda dunia tu jangan tengok sangat-sangat. Nanti dia suka sangat. Itu makruh. Mana segala benda yang selain benda yang sunat, jangan tengok. Gitu. Boleh buat. Maka nanti orang yang begitu, kata Imam Ibn Arabi, ada orang-orang yang diberi karamah matanya itu dengan sebab melihat benda-benda yang dimuliakan. Tengok benda-benda mulia, tengok Quran kan, suka tengok Quran. Nanti dia diperlihatkan Kaabah. Dia tengah sembahyang, dia nampak depan Kaabah. Gitu. Maknanya apa, kita tak sampai tahap itu, kita jahat. Mata kita lihat. Gitu kan. Tak sampai ke tahap itu. Allah Ta'ala tidak jaga mata kita. Yang disebut, bila dia memandang, itu seperti Allah yang memandang. Maksudnya apa? Allah Ta'ala jaga mata kita. Macam ada satu kisah, Ibu dah cerita dengan tuan-tuan, kisah seorang perempuan tahun 90-an. Tahun 92, tak salah, masih di Pontian. Orang Pontian lah ni. Yang cerita tu suami dia pada saya lah. Dia ni jahat. Suami ni nakal lah. Nakal sana sini perempuan. Bawa perempuan sana, perempuan sini. Tapi bini dia ni, bini lah, isteri dia lah, bini macam kasono. Isteri dia ni tak pernah marah pun. Bagus dia. Perempuan ni kalau begitu untung lah. Bini aku tak boleh. Begitu dia punya baiknya tu. Tak pernah marah pun. Dia aja. Kerja dia cuma melihat Al-Quran. Dia baca Quran aja. Dia baca Yasin aja. Dia tahu suami memang jahat. Perempuan sana, perempuan kejap segamat, kejap tangkap, kejap itu, kejap ini. Tapi kerana mata dia ni sentiasa dengan Al-Quran. Tengok Quran aja. Satu hari tu suaminya pergi ke segamat. Dia dengan perempuan mana tak tahulah kan. Dia cerita muda tahun 90-an lagi, tahun 92. Jadi isterinya kat rumah ni baca Quran aja, baca Yasin wal Quranil Hakim, tak pernah marah. Tak pernah melenting dia. Satu hari suaminya pergi segamat tu, dia tengah baca Yasin, dia baca Yasin, cerita dia. Dia melihat ke depan tu, dia melihat apa yang dibuat oleh suaminya. Dia berlaku. Suaminya buat apa tu? Lorong mana, jalan apa, kampung apa, nombor berapa rumahnya, kat mana, siapa dan perempuan. Dia tahu semua. Ini cerita dia lah. Jadi tak lama dia pun suaminya balik. Dia kata, abang bagaimana? Dulu 90-an mana ada telefon, ada publik aja tu berebut. Jadi dia balik tanya, abang bagaimana bang? Biasa suami pasal menipu lah kan. Abang pergi sini kan, abang pergi sini dengan perempuan ini, jalan ini, lorong ini, semua ada. Macam mana kau tahu? Allah tunjukkan depan mataku bang, semasa aku baca Yasin. Ya kan? Menggigil suaminya sampai mati. Soleh. Dulu mak saleh. Maknanya melihat keadaan itu orang yang sentiasa membaca Al-Quran, matanya dengan Al-Quran, memandang Al-Quran, suka dengan melihat Al-Quran, maka diberinya karamah. Dia melihat di sebaliknya itu. Ini berlakulah. Ini saya jumpa sekali lah. Dia melihat sesuatu yang Allah perlihatkan. Dia kadang melihat jin, dia melihat benda yang belum berlaku diperlihatkan dahulu. Itu kan? Itu contohlah. Ini banyaklah.
Macam telinga, Allah Ta'ala jaga telinga ni, tak boleh mendengar benda-benda yang maksiat, lagu-lagu yang maksiat ya. Kita suka, walaupun kita itu bukan maksiat, suka lah lagu ni kan. Dengan dangdut suka, Hindustan suka, TikTok lagu-lagu suka ya. Kalau kita tengok TikTok tu mana yang ceramah, kita scroll naikkan atas. Oh, dangdut berhenti pula. Macam mana Tuhan nak jaga telinga kita? Kalau itu yang kita pilih, ceramah Fadi Anwar je, menjerit-jerit je. Lain-lain. Tengok dangdut pula, joget-joget gilik-gilik. Suka pula kita. Itu bukan aku lah, orang lain lah. Orang lain lah. Lidah gitu jugalah. Orang yang lidahnya dijaga, sekarang zaman ini zaman tak jaga lidah, orang memang tak jaga. Lidah kita susah nak jaga sekarang ni. Dosa yang paling besar itulah lidah zaman akhir zaman inilah. Maka bercakap yang bukan-bukan, sekarang ini perkataan-perkataan yang lara, perkataan-perkataan yang jahat berlaku di mana-mana sekarang ini. Sebab itu para ulama kata akhir zaman ini lebih baik banyak diam. Diam aja. Saya malam tadi kuliah di Pekan. Saya cakap ulama zaman ini kebanyakannya lebih suka diam daripada bercakap. Maka saya cakap begitu ada bantahan. Bantahannya, macam mana dia nak dakwah Ustaz? Nak dakwah pergi jumpa dia. Ulama zaman ini dia tak suka nak umum kan. Bila umum banyak fitnah. Fitnah banyak. Salah cakap dah gaduh dalam tu. Itu dia banyak diam. Walaupun yang nak bercakap, bercakaplah. Yang banyak ilmunya bercakaplah kan. Tapi yang padahal kadang-kadang yang diam itu lebih banyak ilmunya. Saya jumpa di Kedah, di Kelantan, orang alim-alim ni lebih suka dia ngajar masjid aja. Umum-umum dia tak nak. Sebab fitnah banyak. Sebab itu nak jaga lidah ya. Jadi orang-orang yang lidahnya ni cakap yang baik-baik, tak pernah bohong, tak pernah menipu, tak pernah ngata orang, tak pernah ngumpat orang, tak pernah dengki ataupun keji orang, nanti apa yang diucapkan pada mulutnya mesti makbul. Begitu. Kita ni pasal mulut kita jahat, doa 10 kali tak makbul. Setahun dah doa tak makbul pun. Mulut kita jahat. Nak mulut baik, istighfar banyak. Nak mulut ni ataupun nak doanya makbul, istighfar banyak, 1 hari 100 kali. Jangan ditinggal, mesti makbul. Contoh tangan. Tangan kalau kita buat benda yang baik, benda baiklah tangan ni. Benda-benda sunat lah, derma ataupun tunjukkan jalan orang yang baik. Apa-apalah gunakan tangan untuk kebaikan. Nanti tangan ini ada orang sakit, sentuh je badan dia, sembuh dah. Itulah cepatnya Allah Ta'ala bagi pertolongan. Yang Allah sebut tangan yang memukul, itulah seperti Allah yang memukul. Macam tu keadaannya. Ataupun apa dia, perut, macamlah. Kalau perut ini digunakan benda yang baik, maka nanti kalau hidangan yang tak baik, dia tak boleh makan. Banyak ada orang yang baru nak ambil air, rupanya air itu ada racun, pecah gelas. Itu semua orang-orang yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contoh-contoh lah. Contoh ini kita akan cerita nanti, cerita yang lebih baik atau lebih baik. Lebih apa? Lebih mendalam. Nanti ada satu bab tentang maksiat mata, maksiat hati itu. InsyaAllah ada cerita para wali yang banyak. Ada 100-500 kisah para wali. Maknanya bukan kita nak cerita kita nak jadi wali, cuma kita nak cerita iktibar daripada orang-orang yang menjaga anggotanya dengan baik gitu ya. Kemudian disebut dan tiada kuasa engkau atas yang demikian itu melainkan apabila engkau akurkan bahagian segala waktumu itu dengan wirid-wirid dan ibadah-ibadah di pagi hingga petang ya. Ini syarahnya ada dalam kitab Mu'arakil Ubudiyah. Nanti insyaAllah ada satu bab nanti kita akan susun segala wirid-wirid. Ini kita belajar dulu. Ada susunan wirid. Maknanya bangun tidur buat apa, lepas bangun tidur buat apa, lepas sembahyang buat apa, lepas duha buat apa, tidur bagaimana, zuhur buat apa. Dia satu waktu, 5 waktu daripada pagi sampai petang tu dihiasi dengan ibadah. Saya nak cerita kat sini takut nanti bercelaru pula. Memang disusun dalam kitab Mu'arakil Ubudiyah tu, syarah kitab ni ada dia punya susunan. Ikut itu je.
Mana lepas bangun pukul berapa, sembahyang apa, waktu subuh, lepas subuh buat apa, disusun oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Syahdana ni, apabila engkau bangun daripada tidur, itulah dia disambung. Syahdan, apabila engkau bangun dari tidur, maka dalam engkau bangun dahulu daripada terbit fajar, dan adalah yang pertama berlaku dalam hatimu dan lidahmu zikrullah ta'ala. Baca olehmu alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu sekurang-kurangnya lah membacanya itu. Bab dalam kitab Maraqil Ubudiyah, dia punya syarah disebut adab-adab bangun tidur. Kita cerita sikit lah, adab-adab bangun tidur. Yang pertama dia kata bangun tidur, syarah dari kitab Maraqil Ubudiyah oleh Syekh Al-Bantaini Al-Jawi. Dia syarahkan kitab Hidayatul Salikin atau Hidayah ni, dia syarahkan kitab tu. Dia kata ada beberapa adab yang perlu dijaga waktu bangun tidur. Sebelum baca doa, pertama menyapu wajah. Nabi apabila ba'da ayastayqiza minan naum yujlisu thumma yamsahu biwajhihi bikaffihi. Nabi dia kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun dari tidur, bagi dia duduk dulu. Nabi tak bangun terus terkejut bangun, tak. Sekarang bila kita tidak ikut adab ni, itu yang banyak jatuh bilik air. Nabi bicara dia bangun tidur mesti duduk dulu. Pertama yang lepas bangun mesti sebelum fajar, maknanya pukul 5 paling tidak. Kita tengok waktu kita. Kadang-kadang kita tak boleh tidur. Kadang-kadang kita ada satu waktu tu seminggu tak boleh tidur. Saya pernah tak boleh tidur sampai pagi. Pernah. Penyakit katnya. Berangan. Pukul 1 tak boleh tidur. 2 tak boleh buat apa ni. Yang sebelah dah ngorok-ngorok kan. Itu tak boleh tidur pula. Tapi masuk pukul 5 mengantuk pula dia. Sebab itu kita kena jaga tidur. Kena jaga. Tidur kalau boleh mesti 10-11 tidur. Jangan lebih tengah malam. Sakit nanti. Siapa yang nak elak kencing manis sembuh, nak kencing manis sembuh, darah tinggi pun bagus, tidur jangan lebih pukul 11. Tidurlah. Kena biasakan tidur waktu tu. Tidur waktu itulah. Lebih pukul 12 tak sihat lah. Gitulah. Sebab Nabi begitu, tidurnya cepat. Dan bangunnya pun cepat. Jadi kita ni orang-orang awam, bangunlah sebelum fajar, pukul 5, sekurang-kurangnya pukul 5. Subuh sekarang pukul 5:48 kan. Jauh lagi tu kan. Waktulah kita buat sembahyang tahajud ke, sembahyang taubat ke, apa-apalah kita buat. Gitu kan. Baru jumpa subuh, macam tu kaedahnya gitu. Sampai yang bangun awal memang dia akan sihat lah. Bangun sebelum waktu subuh, menyapu wajah. Maknanya Nabi ni bila dia bangun, dia duduk dekat tempat tidur, jadi duduk. Kemudian Nabi menyapu wajahnya yang mulia, disapu gitu. Walaupun setengah dalam satu kitab tu kata Nabi menyapu wajah ni dan menyapu matanya lah. Di setengah kitab tu kata begitulah. Maknanya dia sapu mukanya. Kenapa sapu muka ni? Kan? Jadi para ulama ni membahaskan apa sebab Nabi menyapu wajahnya waktu bangun tidur. Jadi kata sebuah kitab ni, kitab Maraqil Ubudiyah, dia tidur ini katanya sama dengan mati. Jadi bila dia menyapu wajah sebagai tanda syukur dan juga kembali hidup. Maknanya daripada lalai, dan dalam kitab Al-Midin pula, tidur ini adalah lambang kelalaian. Lalai. Kita tidur kan dengan apa-apa lalai. Maka menyapu wajah itu menandakan kesedaran. Dan biasanya orang kalau dia tidur, dia bangun, dia mengantuk, kan?
Dia bila bangun, mesti ada merasa ngantuk tu tak boleh hilang. Maka sapulah wajah kita tadi, sapu. Sapu banyak, tiga kali, 4 kali sapu, nanti hilang ngantuk. Gitu. Sebab kajian sains lah, saya pun dulu belajar kajian sains. Kenapa Nabi sapu wajah ni? Dia ada satu hormon kat muka ni. Pertama, bila kita tidur, minyak dia secara alami dia keluar minyak kat muka ni. Dia minyak kat muka ni dia keluar. Jadi kita bila sapu wajah ni, bila minyak keluar, melekat abuk. Dulu kan abuk-abuk di udara-udara ni melekat kat muka kita. Maka menyapu wajah itulah membersihkan abuk itu dulu. Gitu. Kemudian ada satu urat-urat muka ni, dia ada kaitan dengan stres. Saya lupa lah nama sainsnya tu. Kalau kita sapu muka kita ni, nanti rasa bahagia kok. Tak lagi estrogen je. Saya lupa lah, saya pun tak ingat lah dia punya nama sains tadi lah. Apa dia? Kortisol lah gitu, kortisol tak apa. Sol lah punya gitu. Dia kalau kita sapu wajah, kita akan rasa hilang stres. Itu puncanya. Sebab tu orang yang menyapu wajah dia cergas. Bila kita sapu wajah, di kajian sains membuat ada dua kalimah yang ada dalam badan kita ni. Kalau kita sapu wajah, dua benda ni dia akan aktif. Yaitu pertama, menghilangkan stres. Kedua ni, kecerdasan. Sebab tu kalau kita sapu muka, bangun tidur, cergas. Kita tak biasa buat kan. Cuba buat malam pagi ni, tidur, bangun, duduk, jangan terus bangun. Imam Nawawi pesan tu, Nabi dia tidak terus bangun, duduk dulu. Dia terus bangun, darah kita mungkin tak berapa stabil kan. Duduk dulu, tenang-tenang. Lepas tu sapulah wajahnya, baru membaca baca doa. Doa bangun tidur tadi. Tak payah baca yang panjang-panjang, tak hafal. Yang pendek, paling tidak alhamdulillah cukup. Kalau kita tak boleh baca panjang, Alhamdulillah kita hidup lagi ni. Gitu. Cukuplah kalau misalnya kita tak boleh nak baca lah. Ini cuma ulama sarankan, ini ulama-ulama memang hebat-hebat menghafal semua doa Imam Ghazali ini kan. Kita ni nak mulakan dengan benda yang ringan dulu. Jadi kita ambil yang ringan, alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Cukup sampai situlah. Kita mulakan di situ. Nanti doanya kita bacalah kemudian. Boleh juga, tak ada masalah pun. Jadi pertama menyapu wajah. Kenapa menyapu wajah? Pertama sebagai kesedaran daripada kelalaian. Itu tandanya lah. Bila kita kan tidur kan dalam keadaan lalai, maka menyapu wajah itu menunjukkan kesedaran kita. Banyak daripada kajian sains, kajian para ulama, kenapa kita disuruh kita menyapu wajah. Maka itu sunnah Nabi. Bila sunnah Nabi, mesti ada hikmah besar. Bila Nabi buat, walaupun Nabi macam benda ringan kan, tapi itu hikmahnya besar yang kita tak tahu. Sebab wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyun yuha. Apa saja yang Nabi buat, itulah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Itu wahyu semua. Kalau kita tak buat, rugilah. Jadi kita sapu wajah kita. Mana dia selepas bangun, sapu wajahnya. Sapu daripada kepala, daripada muka ni, sapu. InsyaAllah mesti cergas punya. Dan dia tak akan mengantuk punya. Itu kalau anak-anak kita nak bangun susah, ambil air, sapu mukanya. Mesti bangun punya. Tak payah disebat. Bangun subuh, saja. Ambil bilik air tu, ambil satu ni, sapu mukanya, hilang hingnya. bangun sembahyang subuh, nak sekolah ni. Dan kau aja. Sapu je mukanya dengan air, insya-Allah bersihlah. Jadi kata Imam Nawawi,
mencantumkan amalan menyapu wajah sebagai adab bangun tidur. Adab. Maksudnya kalau kita tak sapu muka, tak beradab. Gitulah. Maknanya kata Imam Nawawi ini besar punya perkataannya. Mana kita ni sentiasa menjaga adab. Jadi dalam kitab dia tu Saliki ni, pertama yang dikaitan dengan hal-hal ibadah adalah berkaitan dengan bangun tidur kan. Kenapa kitab ni tak sebut dulu dengan sembahyang dulu kan? Sembahyang sunat. Dia apa ibadah-ibadah yang berat-berat tak? Dia suruh pertama buat benda sunat, kemudian tajuk yang awal ialah tentang bangun tidur. Sebab penting. Lepas bangun tidur ni bab pakaian pula. Lepas pakaian bab pergi bilik air, pergi tandas. Itu ada adab yang banyak. Kenapa? Pasal itu penting sangatlah. Ini penting. Jadi selepas menyapu wajah, kita pun baca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang lain ni tuan-tuan boleh baca sendirilah kot ya. Sebab itu doa-doanya saja yang biasa imam pun baca, ya Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Ni dibaca setiap hari lah. Dia kalau yang rajin baca Ratibul Hadad, ini doanya semua ada dalam tu. Dia macam Ratibul Hadad, ada Ratib Al-Aqas, tu saya selalu dulu baca tu kitab-kitab doa-doa tu. Dia ada tu macam Ratib Al-Hadad dan juga Ratib Al-Aqas, ataupun dalam kitab-kitab orang-orang sufi ni mesti ada doa-doa ni. Bacalah, tak kira lah malam ke pagi ke, biasanya malam. Dan juga dia baca doa-doa macam ni, bacanya mesti lepas asar. Bagusnya lepas asar dan selepas maghrib. Itulah. Saya dulu tanya, saya dapat diberi ijazah Ratib Al-Hadad tu. Saya tanya dia bacanya bila? Lepas asar, selepas maghrib, dan juga selepas subuh. Itulah waktu-waktunya yang baca doa-doa ni. Ini boleh baca sendiri ya. Mana tuan-tuan boleh semak sendirilah nanti. Kemudian maka apabila engkau Musa 34 maka apabila engkau memakai akan kain, ini pula adab memakai pakaian pula. Rupanya dia dalam kitab Maratul Ubudiyah dia dua dicantum. Adab bangun tidur dia mesti gandengannya dengan adab berpakaian. Maka bila engkau memakai akan kain, maka hendaklah engkau niatkan dengan dia mengerjakan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Niat pakai baju ini, kenapa Imam Ghazali dia terangkan dulu adab-adab berpakaian. Sebab berpakaian ada kaitan dengan perkataan riya, takabbur. Takbur ni. Orang sekarang ini memandang orang kemuliaan itu dipandang dengan kemewahan zaman ini. Tengok kalau cerita Korea kan, menghina-hina orang miskin mesti lawannya dengan orang yang keretanya mewah, gitu kan? Nah, itu yang dipandang. Gitu kan ya. Mana nak melihat orang ini dengan melihat kekayaannya, bukan akhlaknya, bukan. Tengok kemewahannya. Berlaku dia zaman begitu. Dulu orang-orang alim dia berpakaian lusuh-lusuh. Nama kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal, akhir zaman ini dia minta semua orang-orang alim berpakaian semewah-mewahnya. Kenapa? Dulu orang-orang alim pakaiannya lusuh, rambutnya pun buruk, nampak kezuhudannya, zuhud gitu. Sebab orang dulu memandang orang zuhud ini termulia, begitu kan? Zaman ini orang yang tengok begitu, baju lusuh, koyak tampal-tampal, bajunya koyak ditampal-tampal, siapa nak belajar dengan dia? Kalau minyak wangi pun tak boleh pakai. Dulu kan. Sekarang ini tengok, minyak wanginya pun yang mahal. Itu kan, serbannya yang paling besar. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, diminta orang-orang alim zaman ini disuruh pakai yang baru-baru.
pandang ilmunya. Begitu. Macam aku ni selekeh-selekeh aja. Aku jubah banyak, 10 jubah. Tapi bila aku pakai sampai pusat aja. Badan makin besar, jubahnya tak muat. Ada jubah cantik, 2 putih cantik, aku simpan. Dia makan tikus pula. Tikus memang kurang ajar betul lah. Cantik. Sayang betul aku dengan jubah tu. Sayang betul. Saya masuk jubah putih. Saya beli kat Shopee, saiznya besar. Bila sampai tempat aku, sampai pusat juga. Malas aku beli. Yang mana dah? Bukan nasib akulah. Saya balik yang beli mahal pun. Orang balik haji, nah ustaz jubah, aku ambil ke rumah, anak aku yang pakai. Muat. Badan besar, perutnya besar kan. Perut hamil, ini mana? Jadi saya lihat dalam kitab-kitab Mu'azzarah wal Mu'azzarah. Ini karangan Al-Alim Al-Alamah Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dalam kitab dia kata orang yang berpakaian pastikan ada 12 hadap. Itu hebatnya. Jadi orang alim memang kena berpakaian indah. Maknanya orang alim kena pakai serban yang mahal. Bukan nak menunjukkan dia ni mewah, tidak. Menunjukkan kewibawaannya, kehebatannya dengan ilmunya, begitu. Supaya orang suka belajar ilmu dengan dia. Suka. Dulu orang boleh belajar dengan kiai yang naik basikal, hebat. Sekarang ni kiai ni kenapalah miskin sangat. Ini di zaman kolonial abad ke-21 kau naik basikal, sampainya lambat pula tu, gitu. Kuliah pukul 7.30, pukul 9 baru sampai. Kenapa lambat kiai? Basikalan. Basikalan. Cuba naik ceri, begitu kan, naik ceri kan. Cepatlah sikit. 7.20 dah sampai 7.30. Pukul 6.30 dah sampai. Gitulah contohnya. Bukan nak menunjuk mewah, tapi kewibawaannya. Ustaz ni hebat. Ustaz zaman ini kan, mana ada ustaz yang miskin-miskin? Kaya-kaya. Aku tak kaya lah. Dia kata yang pertama, wa'lam annahu la yanbaghi laka an tusaddira jami'a umurika bismillah. Hendaklah mula segala urusan dengan membaca bismillah. Pastikan pakai baju bismillah. Sebab dia adat baju dia mesti lipat. Kenapa tak lipat ya? Kita kadang anak-anak kita baju, anak saya 3 orang kat rumah tu. Baju bila pakai sikit masuk dalam bakul. Sikit dalam bakul. Tak sampai 2 hari bakul penuh. Bakul bapaknya penuh, bakul maknya penuh, bakul anaknya penuh. Itu. Lepas tu bila kita basuh, orang bapaknya basuh baju. Bila dah tengok penuh sangat, nak melipat memang tak nak, hanger semua. Betul. Sampai geroboknya melendut gitu dunia bersihnya tu lah. Gitu loh. Seperti itulah. Malas tu. Sebetulnya tuan-tuan, baju mesti kena lipat. Baju ni sebetulnya tak boleh dedah. Baju di pakaian kita ni, pakaian kita tak boleh didedah. Tak boleh. Apatah lagi waktu malam, kita ini bukan hadisnya lah. Petuanya orang tua, sebab petua ni mendahului fatwa. Sebab orang-orang dulu dia lebih kepada hikmah, diberi ilmu hikmah. Kenapa dilarang dia begini, walaupun dalam hadis tidak ada, tapi kajian para ulama tu ada. Baju kena lipat, masuk dalam gerobok. Kenapa? Baju di peranan tu. Peranannya rupanya setan jin ni suka baju. Orang nak buat kerja kahwin, hujan, sampai apa ke atas jeng? Baju. Baju pengantin. Dulu pun nak kahwin dulu, kata bapaknya, Din, baju mundi Din. Ambil baju kita, campak ke atas, jeng. Baju siapa? Baju aku.
lepas atas zinc, kata bapaknya, lepas pengantin pun dah jadi pengantin, duit pun dah makan jamuan, dah habis, kemas-kemas, basuh periuk, kata bapaknya, baju atas turunkan. Kalau tak turun nanti tak hujan. Sekali turunkan baju, selebat hujan. Peranan apa? Baju. Baju ada kaitan ni dengan setan, dengan jin tadi. Waktu malam, baju-baju jangan disidai kat luar. Betul. Macam cerita jamban nanti ni. Kenapa jamban kena tutup? Kata Nabi, waktu maghrib tutuplah rumahmu, kerana setan masuk. Kita sekarang jamban dalam rumah, betul? Berapa kita sudah masukkan setan dalam rumah, maka tutuplah pintu. Begitu. Nanti kita akan datang lagi. Dan Nabi tadi. Jadi baju-baju ni simpan, dilipat, simpan. Dia kata malas. Kalau tak nak lipat pun masuk dalam gerobok, tutup geroboknya. Ada kaitan baju ni dengan jiwa orang yang memakai. Ada kaitannya. Sebab di situ ada penempelan ataupun ya tak tahulah orang dulu kan. Sebab juga kita sidai dekat luar, pertama hawa ataupun udara jahat dalam baju. Dia akan lekat dengan baju. Lekat dengan baju ada kaitan dengan badan. Itu kena fikirlah. Ya. Ini kajian saya lah, mana-mana saya buka kitab. Baju mesti dilipat sebaiknya. Sebab ada kaitan dengan jiwa. Jiwa bersih, jiwa kotor. Pasal gangguan itu ada pada jiwa, akan jadi pada jiwa. Itulah. Macam orang nak sihirkan orang, dia tengok baju pun sudah jadi dia boleh jadi sihir dengan sebab baju. Bukan kuku saja, bukan rambut, baju pun sudah memadai. Gitu kan. Macam orang nak pelaris ke kedai-kedai kan, ambil apa? Sudahlah. Kan pakaian juga. Jadi batu pakaian di peranan. Nanti saya akan cerita panjang ni tak habis. Kenapa kita kena lipat baju nanti tahu minggu depan. Sekali lagi. Okey, sekali lagi. Pertama dia kata mula pakai baju mesti bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, mesti masuk tangan kanan dulu. Gitu ya. Fa in nasita an tusammiya fi awali amr taqul idza tadakkartu bismillah fi awali wa akhiri. Kalau terlupa, ya ini ulama ni Al-Alim Alamah Syekh Abdul Al-Haddad ni, ini keturunan Nabi, anak cucu cicit Nabi tu. Saya ingat keturunan yang ke-30 berapa tu. Ini orang alim ni, waliullah. Kitab dia banyak saya ada tu. Dia kata kalau pakai baju bismillah terlupa, bacalah bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Ini kita baca awal dan akhirnya, gitu kan. Kena diulang begitu. Maknanya jaga betul pakaian ini. Betul orang-orang alim pakaiannya bersih-bersih, muka bersih-bersih. Kenapa? Dia jaga pakaian ini. Fa idza labista thawbaka fanwi bihi satra awratika allati amraka Allah bi satriha. Ketika berpakaian, niat menutup aurat kerana ini perintah Allah Ta'ala, bukan dengan niat membanggakan nak tunjuk pakaian kita, bukan. Sebab siapa yang dia berpakaian, tujuan utama dipandang cantik oleh orang melihat, segala amalan dia habis. Kerana dia termasuk dalam golongan orang-orang yang riak. Riak itu apa? Syirik kecil. Syirik kecil ni yang tak boleh dilihat ni, maknanya syirik yang sebab tu besok di akhirat, siapa yang buat sesuatu menunjukkan orang, nanti di akhirat Allah bagi tahu, kamu dulu sembahyang pasal apa? Nak tunjuk orang kan? Sekarang kau pergi dengan orang itu, mohon surga dengannya. Macam tu. Allah Ta'ala marah betul. Apalagi berpakaian. Berpakaian dengan niat tutup aurat. Tak apalah, memang cantik, tak apa. Perempuan kalau pergi jemputan tengok kan, pakaiannya macam-macam jenis. Orang perempuan biasa kalau dia pergi jemputan 5 jemputan seminggu tu ada 5. Ataupun setiap minggu ada jemputan ni. Minggu ini baju merah, minggu depan baju kuning, minggu depan baju hijau, minggu depan baju purple.
Dia bimbang kalau orang tengok macam baju minggu lepas saja gitu kan. Padahal orang tak tengok pun dia perasan. Itu yang kata bang tak ada baju, buka gerobok, baju dia semua. Boleh cakap tak ada baju. Pandai kau. Bang tak ada baju bang. Satu gerobok tu dia punya. Sampai melendot tu dia punya besi tu. Boleh cakap tak ada baju. Kalau laki-laki pakai baju ini, aku baju semalam aku pakai, basuh tadi pagi, pakai hari ini. Okey. Orang tak cakap pun macam baju semalam ya Ustaz. Mana tu? Kalau orang tanya Ustaz, seluar hitam aja Ustaz. Macam seluar semalam. Aku ada 5 seluar hitam. Pada ulai aja. Nampak tak? Ini berpakaian lebih-lebih ni bahaya ni. Mana-mana ada tuan-tuan pakaian lebih tak pakai, sedekah. Sedekahlah pada siapa-siapa yang mampu, yang nak. Bagi je. Sekali lagi. Dan terakhir wada' bil yamin wa akhir hafiz bin naza'. Mulakan dengan sisi kanan pada waktu mengenakan dan sisi kiri pada waktu melepas. Begitu. Kita pakai, masukkan tangan kanan dulu, pakai. Nanti nak lepas, tangan kiri dulu dilepaskan. Adab. Nanti saya terangkan kenapa begitu. Kenapa adab begitu? Kenapa kita kena tangan kanan dulu, masukkan kanan, baru kiri? Dia ada hikmahnya ni. Ada sebab ulama buat begitu kan. Kita tak ada sebab apa saja yang Nabi buat pasti ada hikmah yang besar. Walaupun nampak kecil, sebab itu siapa yang ingin jumpa Nabi sebelum meninggal, sebelum mati, jumpa Nabi, dibimbing Nabi, perasaan macam Nabi datang ataupun dapat melihat Nabi, tak ada cara lain mesti kenal dan juga mengerjakan sunnah-sunnah Nabi yang kecil-kecil cukup. Bukan Nabi nak tengok sunnah besar-besar, tak mampu kita. Berani kita sembahyang macam Nabi sembahyang, yang sembahyang lutut bengkak-bengkak, mana boleh. Kalau kita sembahyang macam Nabi pukul 9 sampai subuh, Nabi tak tidur, tak sampai tempat kerja, tak boleh kerja gitu, tidur je. Kecuali ada pencet-pencet lah kan, itu lain. Jadi yang kecil-kecil ni lah, pakai baju masuk tangan kanan, lepas tangan kiri. Pakai kasut begitu juga, masuk kaki, mula pakai kaki kanan, melepaskan isi kaki kiri dulu, baru yang kanan. Simple aja. Pada itu sunnah yang besar kerana ada kaitan dengan iblis, ada kaitan dengan syaitan, ada kaitan dengan adab. Ada dengan adab. Adab ini disebut di neraka yang paling banyak adalah orang yang tidak menjaga adab. Dan adab termasuk dalam satu akidah. Siapa yang tidak beradab, dia rosak akidah. Itu je. Sebab tu innaka la'ala khuluqin azim. Nabi diturunkan kenapa? Untuk dia ada punya akhlak yang besar. Mana apa saja yang Nabi buat itu adalah wahyu. Maknanya kita buatlah yang sekecil-kecil yang kita mampu gitu ya. Itu sajalah untuk malam ni insya-Allah taala. Dah pukul 8.22 10 minit. InsyaAllah kita akan sambung adab berpakaian. Kenapa masuk kanan, masuk kiri, insyaAllah akan datang ni. Jadi kita akan masuk terusnya tentang adab qada hajat yang besar ni. Tentang qada hajat, bagaimana membuang air kecil yang benar. Dan juga tentang adab-adab ke bilik air. Kenapa kena tutup pintu bilik air, kenapa kalau tak tutup jadi apa, kenapa rumah tangga huru hara kerana tidak menjaga adab tandas. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan ada barakah dan manfaatnya. Kita akhiri tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.